Assalamualaikum, hai. Welcome back to Shazrina channel. Hari ni episod 2 podcast Borak Misi. Macam nak bagi presentation. Borak misi. Macam awkward sikit. Sorry batuk sikit. Kita nak cakap pasal kerja kat Arab kan? Ya, betul. Sambungan daripada episod 1. So, untuk siapa yang tak tengok episod lepas, so kita orang nak perkenalkan diri. Nama saya Syazana binti Muhammad. Saya bekerja sebagai jururawat. Masih berkhidmat sekarang di Arab Saudi. Di unit ICU Cardiac. saya Adrina binti Afendi. Dan saya juga masih lagi bekerja sebagai jururawat di Jeddah Sama Hospital Ngashas di unit Adult Surgical Cardiac ICU lah. Cakap pasal kerja dekat Arab ni, tahun ni Kementerian Sumber Manusia merangka langkah sebab fenomena penghijrahan rakyat Malaysia yang berpelajaran tinggi ke luar negara, purata dia 5.5% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Which is purata yang selamat ialah 3.3%. Tapi maksudnya orang kebanyakan profesional, especially macam engineer ke, doctors ke, bila diorang sambung belajar ke luar negara, dia sambung berkhidmat dekat negara yang dia belajar tu. Okay. So dalam pada itu, seramai 1.86 juta rakyat Malaysia menetap di luar negara dan 1.13 juta daripada jumlah keseluruhan tu di Singapura. Banyak kan? So, konklusi dekat sini mungkin ramai di negara tu lah kan. Menurut Laporan Jabatan Hal Ehwal Ekonomi Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2020, destinasi negara utama rakyat Malaysia yang keluar negara ialah Singapura, Bangladesh, Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Brunei. So Arab Saudi tak tersenarai, so jom datang. Nurses mainlah datang Arab. Berhijrah. Ya. Ini daripada berita Awani. Bulan berapa tu? Bulan 3 tahun 2023. Tahun ni. So, tapi baru-baru ni PMX dia ada pergi berjumpa dengan student dekat luar negara, tapi saya tak ingat negara mana. Dan dia ada ayat dia cakap saya galakkan untuk student yang belajar di luar negara ni menimba pengalaman di luar negara dan balik Malaysia untuk berkhidmat dekat Malaysia. The problem is, ini bukan PMS yang cakap ni pendapat saya. Bila orang dah bekerja dekat luar negara, dia gaji dia kan, dan pengalaman dia, bila balik Malaysia dia rasakan gaji dia tak setimpal dengan apa yang dia deserve kan. Dia punya kepakaran dia semualah. So mungkin kerajaan kena pertimbangkan berkenaan dengan gaji, rate gaji. Okay, so kita teruskan dengan podcast kita. Okay. Dah macam berita hari Tak, awak ni. Good info daripada Syaz. Okay. So topik kita hari ni, kita nak berbicara, berbicara. Share pengalaman kita bekerja. Macam mana kita orang sampai ke Arab Saudi. So awak datang Sekejap. Sorry, ada sedikit gangguan. Abu. Sini. Sini. Okay, so datang Saudi tahun bila? Saya datang tahun 2016, April, bulan 4, 2016. Awak pula? Saya 6 bulan awal je kot daripada awak kan. Sebab saya datang 2015 Oktober. Oh, okay. So kita generasi yang
melalui fasa perubahan di Arab Saudi ni. Daripada first kita sampai sekarang ni, kita di dalam Saudi dan kita tengok perubahan dan merasakan perubahan yang ada dekat Saudi ni lah. Ya, betul. Terus kita ada di dalam culture yang dulu dengan culture yang sekarang ni. Alhamdulillah kita boleh adapt dengan culture dia orang lah. Kita boleh adapt. Yang mana baik kita ambil, yang mana tak baik tu kita jadikan apa? Sempadan orang kata. Tauladan Dan sempadan. Hancur. Okay. So macam mana awak apply Saudi? Awak datang 2016. Saya datang 2016. Yang So, saya tahu ada 3 agensi dekat Malaysia yang boleh dipercayai lah. Yang lain saya tak pasti. Tapi kalau ada korang boleh komen kat bawah. Kalau yang Salah biasa satu saya dia, dengar Melorita, sebab saya pergi dengan Melorita. 5 star. Dan satu lagi ATG. Apa saya tulis ni? SS. The Galaxy. Across the Galaxy. So ada 3 agensi ni. Awak agensi mana? Saya pergi dengan cerita dia. Saya macam mana saya apply nak datang ke Saudi ni. Okay. Saya dapat tahu daripada saya punya senior lah. Sebab time kita bekerja tu kan, dah ada senior yang menjejakkan kaki, mengorak langkah ke Saudi. Daripada situ lah kita start buat research, dah start planning kan, bila dan macam mana. Masa tu lepas berapa tahun kerja? Saya tak ingat. Baru-baru Tapi, kerja ke rasa macam? Tak. Sebab saya proses ni macam cepat je nak pergi. Saya rasa dalam masa setahun 2 macam tu kot. Plan lepas tu terus datang. Macam tu lah. Mungkin kalau saya dapat tahu awal lagi, tapi memang niat saya nak habiskan kontrak lah. Kita habiskan kontrak dulu dengan AJN dan kita kontrak untuk beasiswa tu sebab kontrak dengan AJN belajar 3 tahun diploma tu kena kontrak 5 tahun kerja kan dengan AJN. Okay, so saya habiskan dulu lah. So saya apply. Saya mula-mula apply dengan Melorita. Saya mula-mula apply memang dengan Melorita. So memang dah kita macam mana, kita dah bayar kot. Dah bayar apa semua kot lebih kurang saya tak berapa ingat ni kerja tu. Sebab proses tu kita pergi interview. Dia ada buat interview dekat PWTC. Saya pergi adalah macam sama je. Saya punya sebab saya pun tahu dekat PWTC. Saya pergi. Melorita. Melorita. Sama. So, saya pergilah bawa CV, kita prepare kita punya CV apa semua untuk interview. So saya pergilah dengan ada saya punya Liana dengan adik dia, Sarah. Pergi teman saya kat PWTC interview. Saya pun tak tahu macam mana, saya tak ingat lah macam mana interview tu proses. Saya ada bagi borang tapi saya tak ingat saya ada interview face to face ke tak. Faham? Okay. So saya dapat. Saya sepatutnya datang time awak datang tu lah. Bulan 10 tahun 2015 tu. Sebab dengan Melorita tu? Dengan Melorita. Hospital yang sekarang ni saya ni lah. Tapi saya terpaksa reject lah. Terpaksa reject atas sebab-sebab tertentu. So by that time bukanlah kita tak nak pergi. So selesaikan urusan tu semua, kita apply lagi sekali. Tetapi yang second ni saya apply dengan 5 star. Sebab saya tak tahu kenapa saya pergi 5 star ke apa. Tapi itulah prosesnya. Second time saya pergi dengan 5 star. Apply proses tu sama. CV apa semua, dia ada agent yang boleh uruskan semua kan. Kita buat medical check up. Saya buat sama kot 5 star dengan Melorita ni. Dia nak buat dekat ni. Mana? BP Lab. BHP Petropam. BP Lab. BP Lab. So berhabis
berhabis kat situ dalam 2000. Itu tak kira yang saya apply kat Melorita tu kan. Oh, dekat Melorita dah buat ni medical check up. Saya rasa tak sempat sebab dia dah kata dapat tapi saya tak buat lah sebab saya tak proceed kan. So yang ni bila dah accept offer letter semua, kita kena proceed lah semua medical check up apa. Alhamdulillah yang ni saya tak buat interview sebab dia memang ada vacancy untuk sebab tu kot saya apply sebab Firestar time tu ada. Tu sebab tu saya pergi ada ke Firestar. interview terus. Saya terus Memang rezeki lah. Saya tak ada buat Skype ke apa ke, tak ada, alhamdulillah. So awak pula macam mana? Saya sebab tadi saya cakap, so dalam masa saya cakap so saya pergi 2016 yang PWTC tu. Tapi sebenarnya saya tak kenal pun Ed. Bukanlah tak kenal, tak berhubung pun dengan Ed, macam tak tahu. Kita sayang. Okey. Kita sebab masa saya pergi tu, kalau tak silap saya kerja dekat ward. Saya belum kerja ICU. Okay. So tak kenal Ed. Tak kenal. Sebab Ed dia dekat ICU. So pergi PWTC tu dapat tahu diorang ada exhibition, Melorita exhibition. So pergi kat sana, ambil dulu macam pamphlet ke apa benda lah. Lepas tu isi nama macam tu lah. Tapi tak confirm nak. Just macam survey. So masa survey. Then berfikir-fikir lah actually. Sebab saya masa tu saya kerja ward lagi. So ni macam orang pun dah tahu kot sebab kita pergi ICU, kita nak kerja kat Arab. Tapi ni tak ada influence by siapa-siapa. Memang diri sendiri. Dapat tahu tu pun sendirilah. Dapat tahu memang ada plan. Macam mana awak tahu? Pasal macam Melorita. Sebab ada saya punya senior dah pergi, so saya dapat tahu daripada situ. Saya tak ingat macam mana saya boleh tahu yang Melorita tu ada kat sana. Saya tak ingat. Tapi saya tahu pasal kerja dekat Arab tu. Daripada saya student, saya dah tahu yang lepas saya kerja, saya nak pergi Arab. Sama ada Australia ataupun Arab Saudi. Macam tu lah. Bagus. Syaz dia dah sebab pandangan dia jauh sikit dari saya. Tak ada. Sebab masa saya kerja dekat Ipoh Specialist, tahun 2000, bukan kerja masa student, masa praktikal kan. Masa tu staff KPJ, diorang ambil unpaid leave untuk kerja dekat Arab. Diorang allow? KPJ allow. KPJ, semua KPJ? Saya tak pastilah semua KPJ ke apa. Tapi masa tahun tu tahun 2004, 2005. Macam tu lah, 2005. Sebab demand nurses dekat Arab Saudi ni sangat tinggi. Dia orang memang demand kan? Memang demand nurses daripada luar. Sampai KPJ allow ambil setahun? Setahun. Jadi, dan balik semula ke Malaysia, sambung kerja. Sebab saya kenal ada seorang akak senior staff tu, nama dia Kak Yati. Akak tu comel dan sangat baik. Dia kerja kat Ipoh Specialist. Dia yang cerita kat saya. Akak balik daripada Arab, kerja kat sini. Dia yang cerita. So saya memang baiklah dengan akak tu. So daripada situlah saya tahu yang nurses ni boleh kerja dekat Arab. So saya start kerja. Bila saya start kerja, masa tu saya dekat ward, saya dah lupa lah pasal benda tu. Yang saya pernah tahu nak pergi Arab apa semua, saya dah tak ingat. Kita macam carry on dengan life kita lah kan. Kita belajar, lepas tu kita dah kerja dekat ward. Masa exhibition Melorita tu, saya tak pasti saya pergi dengan siapa. Saya tak ingat. Minta maaf sangat. Pergi dengan siapa. Tapi ada isi borang. Cuma tak ada interview kot masa tu. Kalau tak silap tak ada interview. Just isi borang je. Lepas tu saya balik. Saya fikir, kalau aku kerja kat Arab, aku tak nak kerja dekat ward.
Sebab aku tak pandai cakap Arab. Lepas tu orang kita selalu dengar macam orang Arab ni macam ni kan. Macam negatif lah kan. Bukanlah negatif apa. Macam culture dia. Lepas tu kita dengan language barrier kita. Dan kita ada pengalaman kerja dekat ward. Macam mana pentingnya communication tu dengan patient, dengan family. Macam mana kita nak deal. Kita pun dah stress juga dekat. Even kat Malaysia pun kerja kat ward pun memang adalah stres dia yang tersendiri lah. Stres nak deal dengan family, nak deal dengan patient demand ke apa semua kan. So saya fikir nak kerja dekat Saudi, takkan aku nak deal dengan benda ni lagi kan. Lepas tu nak deal dengan doktor lagi. So tak boleh, aku kena tukar. Aku kena pergi tempat lain. Maksudnya kena lebih specialty. So masa tu fikir macam lebih suka dengan pesakit yang post-op. So nak pergi ICU. So tapi tak fikir pasal nak pergi Arab sangat-sangat pun masa tu. Even tak apply pun dengan Melorita. Just ambil brochure je. Tanya-tanya dan diorang explain lah apa hospital yang ada apa semua. So dah kerja dekat ICU. Lepas tu baru minta. Bila minta dekat ni, minta ICU lah. Tak ICU tapi saya demand dengan Melorita. Saya cakap dengan staff Melorita yang saya nak pergi hospital yang mana saya nak. Saya nak pergi Jeddah atau Mekah sahaja. Saya tak nak pergi Riyadh. Saya tak nak pergi selain daripada Jeddah, Mekah lah macam tu. Lepas tu dapat Riyadh. Kata ada kosong dekat Riyadh. Prince Sultan lah. Sama, saya pun dapat offer yang tu. Prince Sultan. Tapi saya reject. Sebab saya nak new environment. Lagi satu, benda tu hospital tu kat Riyadh. So saya tak nak berada di Riyadh. Awak nak Jeddah kan? Saya nak Jeddah ataupun Mekah lah. Macam tu. Sebab saya bukanlah nak kata nak membangga ke, nak cakap besar ke, tapi saya research. Saya baca pasal Riyadh, saya baca pasal Jeddah. Saya research hospital apa yang ada. Saya tengok hospital apa yang ada benefit. Lepas tu saya tanya benefit diorang ni apa-apa. Lepas tu diorang cakap okay, Prince Sultan dia gaji dia salary tinggi. Tapi dia punya allowance tu depends. Macam tu lah. Adalah semua macam hospital pun adalah pro and cons dia. Tapi saya shortlisted sebab saya nak Jeddah. Dan saya nak hospital ni. Hospital yang saya ada kat sekarang ni. Bila saya tengok, hospital ni tak ada dekat Mekah. Yang Mekah tu dialysis kan? Dialysis dan juga hospital kerajaan. Jadi saya cakap dengan wakil Melorita tu, saya tak nak. Saya nak juga hospital ni dan Jeddah. Lepas tu cakap, okay tak apa Syazana, tunggulah. Okay, I'm willing to wait. So saya tender resign 3 bulan. Sama lah, saya pun 3 bulan. Saya buat ikut. ada orang tender resign sebulan je. Saya tak. Saya tender resign 3 bulan. Kita kena communicate. Kita punya concern dengan Melorita punya concern, kita kena bincang. Dengan agensi lah maksud saya. Agensi cakap macam ni, kita sebagai klien dia, kita boleh cakap apa kita punya concern kita lah. Apa yang kita nak kan. Dan boleh pertimbangkan. Dia orang boleh pertimbangkan. Lepas tu dapatlah, tapi saya tunggu agak lama. Saya sempat kerja buat air dulu, Cool Block. Lepas dah. Lepas resign. Lepas resign, sempatlah saya kerja. Berapa lama awak kerja kat Cool Block? Mungkin 5 bulan. Inilah Cool Block tu tolong abang. Okey lah, Alhamdulillah. Saya pun Cik ambil juga pengalaman. 3 bulan. Tender resign 3 bulan kan. Sebab
ikut tu lah. Yang Firestar punya ejen tu pun cakap okay, ambil tender 3 bulan sebab kita nak uruskan visa apa semua. So dia tak nak kita macam tergesa-gesa ambil, lepas tu nak kena tunggu lama, menganggur pula, tak ada kerja kan. Lepas tu masa saya dapat tu, saya tengah bersenang-senang ni, macam mentally tak prepare lagi. Cakap, hello Syazana, esok boleh fly? Esok? Cakap kan, esok? Suka hati. Cakap sorry lah, tak boleh lah esok. Cakap okey lah kalau macam tu. Jadi saya ni macam, sebab kalau tak boleh esok ni, lambat lagi ni cik untuk dapat kekosongan ni, macam tu lah. Macam kalau kau tak fly esok ni, kau tak tahu lagi bila dapat fly, macam tu. Okay. Lepas tu saya pun macam, yelah sebab saya ada orang tua saya, mak ayah saya. Diorang pun kena, selain daripada saya mentally prepared, diorang pun kena mentally prepared. Kan, anak nak pergi jauh kot. So saya cakap tak apalah saya redha je. Kalau ada minggu depan, call saya. Cik puan call saya. Macam tu lah. Kita macam tak apalah, saya redha lah sebab kita tak nak mak ayah macam apa ni nak pergi macam tergesa-gesa kan. Nak pergi jauh pula kan. Biarlah dia orang esok pula kau ni nak pergi kerja ke nak pergi lain rumah. Kan macam lainlah kalau emergency macam pergi ikut kemanusiaan ke bantuan kan. Kemanusiaan. Mercy kan? ke. Cakap Syazana ni ada gempa bumi. Mercy keselamatan. So yang tu kita faham lah kan. Ini benda yang dah dirancang, tak boleh lah macam tu. So saya cakap dengan puan, cik saya tak boleh untuk esok ni, saya terus terang je, saya cakap saya ada mak ayah saya untuk ni, so saya tak boleh. Cakap kalau ada minggu depan call. So alhamdulillah ada. Macam tu kan. Macam saya agensi tu dia call untuk 2-3 hari tu awak kena untuk kena fly ready lah. Tapi saya cakap boleh tak kita extend sikit lah sebab saya nak kena prepare barang apa semua kan. Dia cakap okey boleh. So dia bagi exact date yang macam mana. Maksudnya dia macam boleh tukar tiket tu anjak sikit lah. Cakap alhamdulillah lah. So dipermudahkan dan dia pun memang tolong saya sangat-sangat. So saya macam saya memang pergi time tu saya seorang. Saya seorang dan saya tak tahulah selama ni saya jarang seorang-seorang ni. Saya apa-apa buat pun memang berteman. Even pergi nak interview pun. Tapi yang ni macam dia ada satu factor, push factor untuk pergi. Kekuatan untuk saya pergi bekerja dekat Arab Saudi. Tu? Semua orang pun tahu kekuatan tu apa. Tak. Bukan. Apa kekuatan awak tu? Yelah sebab nak pergi. Putus cinta ke? Oh tak. Oops. Apa? Kita profesional. Aduh. Saya sebab tu lah. Financial. Jadinya kita pergilah. Dapat. Okay. Saya punya part. Saya rasa saya bagi tahu ibu saya time saya first dapat dengan Menorita tu kot. Lepas tu kan dah saya recheck apa semua kan. Tapi saya apply sebelum saya bagi tahu dia. Saya tak bagi tahu dia lah. Dan saya apply tu. Dah approve. Barulah saya bagi tahu. Mula-mula tu reaction dia macam, kerja jauh kan. Tapi dia tak adalah macam tak pagi ke apa ke. Saya cakap ni, tak apa, ramai je staff-staff Malaysia yang pergi, yang bekerja kat sini. InsyaAllah semua okey lah. Alhamdulillah lah. Dapat kena, yang penting restu ibu dan ayah tu kena ada. So pengalaman awak yang antara CV tu kan, apa antara CV saya dah terganggu. Nak tengok yang ni antara CV ni. Kita orang ada tulis lah sikit. So dia Saya nak ingat balik apa yang nota yang ada dekat iPad ni.
macam saya, okay, lepas macam saya nak pergi Arab ni, saya kan kalau cakap Sorry. kan kalau cakap, tapi saya istikharah. Sebab kita nak buat satu decision yang besar dalam hidup kita. Kita tak nak tersilap langkah. So saya memang buat istikharah. Ikut cara senior ni. Betul, saya memang istikharah lah. Kalau benda tu baik, niat saya baik dan benda tu bagus untuk saya, untuk keluarga, kan. So Allah pemudahkan niat lah. Awak apa? Niat? Saya memang Mestilah niat tu baik. Saya memang nak pergi Mekah. Alhamdulillah. So Masa tu, sebab tu saya nak duduk dekat Jeddah sebab ataupun awak Mekah. First sebenarnya awak nak berhijrah sebab awak nak pergi Mekah lah. Masya-Allah, alhamdulillah, amin. Di sebaliknya tu adalah benda lain yang benefit dia lain-lain, tapi tu sebab tu saya nak ada dekat Jeddah ataupun Mekah. Sebab apa? Sebab terdetiknya nak pergi Arab tu, saya dah kerja kat KL. Bila saya duduk KL tu, saya rasa stres. Macam jiwa saya ni macam ada je benda yang tak cukup, macam tu lah. Lepas tu masa tu macam sentiasa tak cukup masa. Lepas tu rezeki tu macam rasa macam kenapa tak cukup kan. Lepas tu nak duduk pergi kerja balik kerja tu nak hadap jam apa semua. Saya benda tu satu benda yang saya at one time tu saya rasa bosan. Saya rasa kenapa duduk kat KL ni macam bosan lah, macam stres. Sebab saya pun bukannya jenis yang berjalan pergi pavilion ke KLCC ke, tak ada. Saya pergi tapi saya tengok wayang saya keluar. Mungkin jauh daripada family kot. Selalu balik. Okay. Time family saya dekat je Ampang. Kak Lang ada kat Ampang. Sebab bila bagi saya memang macam jam lah benda tu. So saya rasa lain saya nak something benda lain. So saya nak balik kampung. So lepas saya rasa macam aku nak balik kerja kat kampung lah macam tu. Tapi sebelum aku balik kerja kat kampung ni, aku nak pergi satu tempat yang aku boleh, tempat lain lah macam tu, macam negara lain, nak kerja kat negara lain. So itulah, kononnya nak 2 tahun je. Dah bertahun-tahun. Dia diganda-gandakan. Alhamdulillah. Macam itulah, alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. So bila cakap nak pergi tu, bagi tahu mak ayah, memang positif. Mak ayah saya, alhamdulillah. Saya anak bongsu. Sedih pula. Tu tisu dia. Dia orang, mak ayah saya, walaupun dia berusia dan dia orang tak berpendidikan yang tinggi, tapi pengetahuan dia orang, keterbukaan dia tu memang luas. Alhamdulillah. Macam bila bagi tahu je cakap, mak, Syah nak pergi kerja dekat Arab lah kan. Lepas tu ayah pun ada sekali kata, ayah cakap baguslah kerja dekat dengan Mekah. Tentu. Pergilah. Mak pun cakap, awak anak bongsu kan? Saya anak bongsu. Awak anak bongsu. Sebab bukan senang, sebab saya macam, sebab saya ada je kawan-kawan yang macam, yelah, kau tak fikir ke mak ayah kau dah tua, kau nak kerja lagi jauh-jauh macam tu, nak tinggal lagi. Sebab macam penerimaan parents saya, mungkin sebab saya anak sulung kan. Tapi macam tu je. Lepas dah cakap macam tu, sebab diorang tak tahu kan. So bila kita explain, cakap okey lah, okey, alhamdulillah. Sebab boleh balik. Kan kita explain, balik lepas ni tu ada setahun ni dapat cuti ni, ada cuti kan, berapa hari apa semua. InsyaAllah kita nak buat yang betul-betul yang terbaik lah kan. Sebab niat tu buat yang terbaik tiba-tiba aku rasa podcast kita ni kena 30 minit je Saya rasa bila lepas 30 minit awak dah ke laut dah. Macam ni orang buat podcast satu jam. Kejap. Allahu Akbar. Taklah betul lah. Tak maksud saya niat tu.
kita Niat. pergi tu macam awak cakap, niat yang baik. Kan? Macam saya nak improvekan nak Financial tolong keluarga. Okay. Alhamdulillah. Mak ayah saya pun tak belajar tinggi pun, tak kerja tinggi-tinggi Yelah. pun kan. Alhamdulillah Lepas tu kan, saya anak rezeki sulung kan. Okay, so next. Dia tak boleh. Dia bila masuk personal ni dia tak boleh sangat. Jadi Saya sebab ke laut ni. jadi kalau macam yalah kerja dekat Arab dengan kerja dekat Malaysia ada perbandingan tak? Susah ke senang, yang mana senang, yang mana susah? Yang mana stres, yang mana tak? Untuk pengetahuan dan kongsilah pengalaman untuk adik-adik kat luar yang nak datang Arab ke atau masih berfikir-fikir kan. Kita boleh share. Untuk saya lah, sebenarnya beza antara kerja dengan Malaysia, kerja dengan Saudi Arabia berbeza. Sebab pada awal yang kita kerja kat Malaysia, kita fresh graduate. Kita fresh, tak tahu apa benda. Kita baru nak masuk ke alam pekerjaan. Jadinya, So stres juga kan? Stres tu sebab kita fresh graduate. Kita tak ada apa-apa pengalaman bekerja. Tetapi sekeliling kita, culture yang kita dah biasa. Orang kita, bahasa kita kan, dan di negara kita. So stres tu sebab itulah dalam masa yang kita nak pulun habis-habis untuk polis skill apa semua, untuk bekerja kan. Sebab macam saya duduk pun dengan family. So okey jugalah sebab family dekat kan, tak ada stres dari segi tu. Paling-paling pun kerja 7 jam. Kalau buat double 14 jam. Kalau buat petang malam dah jadi 16 jam kot. Lebih kurang macam tu sebab kita buat 3 shift. So untuk yang kerja dekat Saudi pula, dia first saya nak cakap macam mana, 3 bulan yang pertama sama 3 bulan yang pertama awak nak gelak kenapa? Saya cuba jadi serius. Sebab okay. Ini apa yang rehearsal tadi? Ya rehearsal lah. Awak jangan gelak-gelak. Jangan campurkan yang atas bawah semua. Tak ada lah, mana dicampur. Sebab yang ni cakap kat bawah ni. Sebab tu masukkan ni. Okay. Kan? Ini kan dah memang masuk. Apa? Saya macam ni saya nak potong ni. Tak payah potong. Dah memang awak macam tu. So bila kerja dekat sini, Stres lah juga. stres sebab saya seorang. Saya seorang. Saya ada walaupun ada kenalan dekat sini. Tapi yelah kita nak hadap pun seorang-seorang. Duduk seorang-seorang jauh daripada family. 3 bulan tu probation kan? 3 bulan tu probation. Lepas tu kita nak cakap bahasa sini lagi. Memang time saya datang sini, alhamdulillah lah. Sebab IJN banyak, saya belajar banyak daripada IJN. Saya kata boleh cakap macam pengalaman untuk bekerja, menjaga pesakit dekat unit yang saya dapat dekat Saudi Arabia ni, bagi saya tak ada masalah. Sebab alhamdulillah knowledge tu ada. Skill. Skill tu alhamdulillah ada. Dah build up skill. Skill kat AJN dah macam ni lah, TikTok. Tak ada lah. Tak. Itu semua daripada mentor-mentor saya, daripada saya punya senior. Cik humble. Betul, ni semua. So, masalah saya nak berkomunikasi. Betul. Saya dapat ada preceptor. Preceptor saya ada 2 orang. Kak Azrin, Kak Azila. At first yang kita nak kena communicate dengan pesakit kan. Cakap, macam ni pesakit. Pesakit orang Arab macam ni. Macam mana? First bahasa. Saya paling risau bahasa. Macam mana nak cakap ni Kak? Sebab satu apa pun saya tak boleh nak cakap ni. Macam mana kita nak bagi tahu macam ni kan? Sebab mostly memang diorang pun tak boleh nak berbahasa Inggeris. Melainkan bahasa Arab saja. Kan? Cakap tak apa. Sangat supportive lah. Saya punya preceptor. Tak apa.
ambil masa. Lama-lama kalau kau belajar hari-hari kau buat benda sama, kau akan ingat macam diorang juga. Okay, saya ambil benda tu. Okay. Lepas tu dengan doktor so far alhamdulillah lah, dengan doktor, surgeon apa semua, anesthesia. Sebab diorang pun bukan daripada negara sini, mostly daripada negara luar. Tapi kalau negara sini pun diorang cakap Speaking Arab. dengan Cakap English. Doktor dengan healthcare worker tak ada masalah sebab kita dengan bahasa Inggeris kan. Cuma cara kerja tu lah kat sini kita kena belajar. Polisi, banyak polisi apa semua kita kena belajar. So untuk susah Malaysia dengan susah Saudi Arabia tu, dua-dua pun ada stress level dia masing-masing bagi saya. Sampai sekarang ni dah nak 8 tahun. Pun stres lagi kadang-kadang. Alamak, tercakap Yelah, pula. Macam saya sebab yelah sebab saya dekat saya lain dengan Ed sebab macam Ed contoh ECMO. ECMO dia dah jaga dekat IJN sebab dia dah expose. Macam saya dekat IJN, saya newbie lagi. Baru 2 tahun dekat ICU tu, jadi banyak lagi benda sebenarnya nak kena belajar. Tapi alhamdulillah ICU IJN tempat yang paling terbaik lah untuk gain knowledge, gain skill, memang tip-top. Untuk kardiak surgical memang IJN the best hospital untuk belajar. So walaupun 2 tahun saja, tapi alhamdulillah banyak yang saya belajar. Tapi banyak lagi yang saya kena belajar. So bila saya datang sini, walaupun macam mana kita ni tak tahu benda tu, tapi kita kena belajar. Tiba-tiba saya disuruh jaga ECMO. Sedangkan saya tak pernah ada exposure dengan ECMO. Tapi disebabkan saya datang daripada IJN, datang daripada Malaysia lah. Sebab diorang ni memang sebab kita bekerja dengan macam untuk saya lah, dia nilai awak daripada probation tu. Personally saya rasa kerja dekat Saudi lagi stres daripada kat Malaysia. Sebab Malaysia, environment saya masa dekat ward tu, saya tak stres pun kerja kat ward. Cuma stres dengan busy yang biasalah. Kita busy. Bila saya kerja kat ICU dekat IJN, saya stres tapi saya seronok. Sebab saya ada co-worker, colleague yang sangat membantu. Lepas tu environment kerja yang memang seronok, happening. Dengan doktor yang memang very helpful. Lepas tu cara kerja yang memang tip-top lah. Dengan Malaysia punya healthcare memang tip-top. Management hospital kat Malaysia tu pun memang bagus. Jadi saya tak rasa pun saya stres yang teramat sangat. Maksudnya kalau saya dapat sick patient pun, patient yang arrest ke apa ke, saya rasa selamat. Saya rasa selamat sebab saya dilindungi. Rasa dilindungi dengan doktor yang cekap, dengan kawan-kawan yang very helpful, yang kawan-kawan yang bukan helpful sahaja, yang tahu nak buat apa. Diorang tahu macam yang ni ambil take part, yang ni buat respiratory, yang ni CPR. Diorang tahu apa role diorang. Kau tak payah suruh. Bila sampai kerja kat sini, kita dah biasa kerja dengan setting yang macam tu. Yang semua orang tahu buat kerja. Semua orang tahu role dia. Bila emergency, kau tahu sendiri kau kena buat apa. Kau tak perlu orang tunjuk. Tapi bila sampai sini, benda tu lain. Sebab kita, background kita lain. Orang datang daripada South Africa, Philippines, Czech Republic, ada yang daripada UK, India, mana lagi Slovakia, Italy. Ni negara yang pernah kerja lah, Portugal. So
kita datang daripada different background, different knowledge, different skill. So kita nak kerja benda yang sama, nak jaga pesakit. Tapi skill yang ada dengan kita masa tu tak sama. Jadi kita tak boleh nak expect orang akan tolong kita 100% macam kita kat Malaysia. So itu apa yang saya rasa. So saya rasa benda tu stres jugalah. Bukan stres lah, stres tapi dalam masa sama rasa takut juga. Memang berdoa, banyak doa memang setiap kali kerja. Awal-awal dulu nak pergi kerja memang istighfar, sekarang pun lah. Tapi dulu lagi rasa level stres tu lagi tinggi, anxiety tu lagi tinggi sikit berbanding dengan sekarang dah 8 tahun ni. 3 tahun awal kerja tu memang ni sikit, memang takut lah. Kalau jadi apa-apa, bukanlah nak kata orang lain tu tak skill. Cuma sebab kita tak lebih berhati-hati. Tak biasa dengan orang cara kerja orang dengan kita dekat Malaysia tak sama. So tu yang bagi saya yang macam stres lah. Macam saya tiba-tiba saya kena jaga ECMO sambung yang tadi tu. Tapi saya take it as a challenge lah untuk diri saya. Saya belajar. Bagi saya aku kerja ICU kardiak dekat AJN dulu, ini yang aku hadap sama. Maksudnya aku as a nurse, aku kena tahu pasal patient aku macam ni. Just machine ni aku kena tahu extra sikit je. So I take it as a challenge lah. So saya baca sikit-sikit dan saya tanya perfusionist tu apa-apa benda kita belajar. Dan in fact saya refer banyak dekat Ed sebab dia lebih tahu kan. So kita tanya dia, walaupun dia muda daripada saya, tak masalah pun, saya memang akan tanya dia. Belajar, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tak ada siapa pun yang tahu lebih, tak ada siapa pun yang tahu banyak. Betul. Apa yang awak tahu mungkin saya tak tahu, apa yang saya tahu mungkin awak tak tahu. Samalah semua di kalangan kita yang kerja sama-sama tu, kita sharing kan, kita akan tanya. Even kita punya co-worker pun dengan multi nationality pun sangat best. Dia akan tanya, dia panggil Syazana, panggil untuk tanya even apa sharing semua. each other kan. Kat korang punya negara macam mana. So daripada situ lah kita stres tu macam tu lah. Lagi satu, bila kerja kat sini pun ada juga yang seronok dia. Sebab kita kerja dengan macam-macam nationality. Doktor pun background yang berbeza. So banyak kita belajar daripada doktor luar semua. Diorang sebab macam doktor pakar daripada UK ke, diorang memang dah experience doktor. So dia datang sini memang dia berpengalaman. So dia ada banyak ilmu. So kita ambil kesempatan tu belajar. Kan? Even diorang pun tak kita punya even diorang pun tak locate untuk sharing. Diorang lagi seronok untuk bercerita kan. Masing-masing kita, antara kita masing-masing semua pun, nurses, doktor, siapa-siapa pun masing-masing best untuk cerita pengalaman masing-masing. Macam bila kita buka cerita, diorang willing to tell kan apa benda diorang okey share. So, tak adalah yang kita tak adalah jumpa lagi yang macam tak nak bagi tahu apa-apa kan. Even doktor Arab pun sama. Kalau kita tanya, dia akan macam mana, memang akan jawab lah. Cakap doktor ajar ECG ke, dia akan cakap kan. Sebab dia bukannya kat sini je, ada juga yang dah sambung. Cuma belajar. Sekarang ni agak sibuk lah. Kalau tak kena tempat, memang kena lah kan. Biasanya kalau doktor surgeon, dia agak free sikit. So kita boleh tanya apa semua. Sikit sebanyak daripada situ kita sesuaikanlah diri kita kan. Dengan culture, dengan persekitaran, dengan cara kerja diorang. So kita kena let go. Macam awak nak adapt dengan management dekat Malaysia lain, sampai sini mesti stres kan. Kita stres sebab awal-awal tu lah Mak akan cakap kat Malaysia boleh je buat, kat Malaysia macam ni, kat Malaysia dalam kepala otak ni untuk beberapa bulan pertama tu, even makan tahun jugalah, setahun lah juga kan nak ni nak adapt dengan management sini kat Malaysia sampailah kita memang kena cakap secara jujurnya,
korang kena get rid of this. Kalau kat Malaysia, aku kat Malaysia, Betul. kalau macam ni kat Malaysia, jangan ada langsung bawa apa ni semua apa yang korang buat, skill korang semua kat Malaysia tu kat sini lah. Untuk mengurangkan korang punya stres tu. So macam Syaz kata, kita kena belajar untuk let go. So let go tu dari segi macam contoh kita macam hospital kita belajar, kita kena kerja ikut polisi. Dan even kat sini rasanya kat sini diorang practice macam kita macam kita kat Malaysia kita buat semua benda. Ada SOP. SOP tapi macam contoh kita ICU nurse, kita buat suction. Kita extubate patient. Kita betul buat ABG kita manage sendiri kan. Ke acidotik ke bagi apa. tahu je doktor ni okey, acidotik ke apa ke macam ni, ABG okey, kita nak extubate okey, go boleh proceed. Kalau contoh nak off drain pun kita buat off chest tube, tak ada masalah. Tetapi bila sampai kat sini diorang untuk bahagian pernafasan, ETT apa semua managed by respiratory therapy, RT. Memang dah ada. Apa-apa nak suction, call RT. Masalah pernafasan, call RT. ABG tak okey, call RT. Semua kena inform mula-mula tu kita susah nak susah adapt. Nak terima. Susah nak adapt. Susah lah nak. Tapi lama-lama sebab management diorang pun kita tak boleh nak terima. Cakap macam ni. Kenapa terus extubate baru stupid ni sikit room air kenapa macam contoh sebab kat sini diorang banyak delegate kerja sebab dia banyak banyak staff, banyak profession lah. Contoh macam housekeeper pun memang diorang cleankan bedside patient. Macam kita dah terbiasa dulu masa kita kerja, kita clean bedside patient kan, supaya kita tahu apa yang kurang, apa yang tak. Jadi sekarang bila kat sini diorang banyak dedication tugas. Jadi kita kena biasakan lah benda tu. Sebab kita nak kerja kat sini, kita jangan streskan diri kita yang dah memang stres sebab kita dah jauh daripada family. Tapi macam saya, ada satu saat saya berfikir ada betulnya, ada baiknya benda ni bukan aku yang buat bila aku kerja dekat Saudi. Macam benda yang kita dah biasa buat dekat Malaysia, tapi kat sini doktor yang kena buat. So aku rasa ada baiknya kat situ. Sebab at the same time untuk bagi safe safe kat kita lah kan. Mostly kita nurse kat sini kita lebih kepada nursing care. Kena let go lah untuk apa kita control apa orang kata, mengawal stres, manage your stress kan. Tapi yang penting selamat. Benda kita kerja kat sini, kita kena fikirkan keselamatan pesakit dengan keselamatan kita punya profession. Dan bila kita duduk dekat negara orang, kita kena respect negara orang. Tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, kita kena tahu. Jadi untuk kita orang, alhamdulillah, banyak masa awal-awal kita orang sampai banyak nasihat daripada senior-senior yang memang dah lama duduk kat Saudi ni, 30 tahun. Yang dah berpengalaman, banyak nasihat yang kita orang terima dan kita orang jadikan tauladan. Adalah cerita-cerita yang kita boleh ambil pengajaran kan. Sebab duduk dekat negara orang bukan sama dengan duduk dekat negara sendiri kan. Kita tak tahu undang-undang kat sini macam mana, mungkin tiba-tiba boleh berubah ke apa ke kan. Jadi kita kena berhati-hatilah. Tak bolehlah nak bebas sangat dari segi tutur kata ke, perbuatan ke kan. Lepas tu lagi satu, bersyukurlah dengan apa yang diorang dah bagi kan. Kita kerja kat sini, diorang bagi tempat tinggal, diorang bagi pengangkutan, diorang bagi facilities yang ada dekat tempat tinggal pun okey.
Jadi bagi juga kebebasan. Tak adalah korang kena kerja je tak boleh keluar kan. So Alhamdulillah, walaupun kita di negara orang tapi kita masih lagi boleh bebas keluar. Cumanya kita kena pandai jaga diri lah kan. Pandai jaga diri. Jangan take it for granted lah. Apa yang kelebihan yang orang dah bagi. Mana-mana pun lah. Pandai pembawakan diri tu penting. Jangan terlebih-lebih. Jangan buat macam korang punya tempat lah. Betul. Nasihat. Yang ni apa yang nasihat daripada senior-senior dulu-dulu. Jadi kita pegang benda tu kan. Sama lah masa kerja pun. Kalau kita tengok macam sekarang ni lebih ramai orang Saudi bekerja. Jadi kita respect diorang kan. Sebab ni negara dia. Betul. Dan kita cuma mencari rezeki di tempat orang. Betul. Jadi kita respect lah. Kalau dia buat salah, kita tegur tapi dengan cara yang betul. Lepas tu kita jangan berlebih-lebih lah. Sebab at the end ni tempat dia. At the end kau tak boleh nak cakap lebih pun. Sebab itulah kau siapa kan. nanti balik semula pada kau. Betul. Sebab sekarang ni memang dia dah ke arah Saudization. So siapa yang datang, yang baru-baru datang, jaga dirilah. Macam tahu apa polisi hospital tempat kerja korang tu, macam tempat kerja kita orang tak boleh nak expose pasal hospital. So memang kita orang tak expose pasal hospital. Alhamdulillah. Tapi banyaklah cabaran kerja kat sini. Sebenarnya banyak cabaran. Yang pertama floating. Sebab masa saya mula-mula kerja, habis je 3 bulan probation, saya di-floatkan ke emergency. Lepas tu ICU main lah, ICU general. Tapi kita ikutlah, kita anggap tu sebagai tempat yang kita boleh belajar. Dan lagi satu, kita doa banyak. Aku memang tak putus lah, syuk doa je. Supaya dikelilingi oleh orang baik-baik. Lepas tu awal-awal dulu pun cabaran juga. Sebab masa kita orang sampai Saudi tu, kita dapat tengok lah jenis pesakit. Orang-orang Arab sekarang dah tak macam yang dulu-dulu. Ni pendapat saya lah secara peribadi. Orang Arab sekarang lebih sopan, baik. Kalau dulu, yes, diorang lagi kasar. Memang. Dan tengok orang luar memang ada benda yang tak elok lah yang diperkatakan. Tapi bukan semua. Sekelintir sahaja adalah pengalaman-pengalaman buruk. Tapi lebih banyak pengalaman manis yang saya ada dekat Arab ni. Sebab bila jaga pesakit orang Arab ni, diorang lebih mengingatkan kita dekat Allah. Alhamdulillah, tak pernah lekang daripada bibir tu lah diorang. Dan saya macam kagum dengan diorang sebab celik mata je nak semayang. Celik mata, bila celik mata daripada post-op tu nak solat, minta tayamum. Padahal ni still intubated. Ingatkan nak apa, rupanya nak solat. Rasa ni lah kan mengajar erti. Ni lah banyak lah. Lepas tu diorang bila bercakap diorang sentiasa mendoakan. Ayat-ayat keluar tu semua doa-doa. Sentiasa doa yang keluar daripada kata-kata dari mulut-mulut diorang. Betul. Baba, mama. Alhamdulillah. Itulah. Walaupun kita kadang-kadang tak ingat, tapi ada kadang-kadang kita punya Saudi staff pun ni doa, dia doakan kau. Alhamdulillah kita. Itulah. Ada jugalah dapat yang marah-marah tu pun
Diorang takkan cakap lah, tapi kita alhamdulillah je lah. Ada jugalah, tapi kita tak faham kan. Lebih baik lah tak faham. Lebih baik lah kalau kita tak faham sangat. Maksudnya kita faham, kita tahu bahasa yang kita perlu tahulah. Bahasa-bahasa yang untuk Bahasa kasar ke apa komunikasi. ke, aku tak nak tahu. Dan ada juga yang bagi duit. Tak bagi, tak boleh kalau tak ambil. Bagi duit tu. Ikutkan polisi ke apa memang tak boleh ambil kan. Tapi tak boleh. Kena ambil juga. Bagi RM5 ke RM10 ke, ada yang bagi 100. Tapi kena ambil. Kalau tak nak. Nanti macam-macam lah yang dia cakap. Tapi kita tak faham sangat kan. Tapi kita tahulah daripada body language dia. Dia nak juga kita ambil. Sedekah katanya. Hadiah. Dia tak cakap sedekah. Dia kata hadiah. Kita ambil lah. So hadiah tak apa. Ada bagi tasbih. Awak pernah dapat tasbih? Saya pernah dapat tasbih. Saya ada kumpul tasbih tu. Tasbih, lepas tu ada buku doa. Tapi tak faham. Tak faham. Dia macam kitab kecil kan. Tak faham. Ada mama tu. Ya Allah. Dia memang uzur. Dia uzur. Dia tak ada apa nak bagi. Dan dia bagi tasbih yang dia sayang tu. Bagi. Dan macam kebanyakan kan pesakit kat sini, kalau diorang nak kena intubate, macam electively nak intubate tu, diorang akan mengucap dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingat lagi kena ludah. kena diorang dulu tak reti tau nak buang kahak ni dekat tisu. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Tak ada dah ludah-ludah. Tak ada dah yang ludah-ludah tu. Semua pakai tisu. Saya tersentuh tau masa tu, saya tahun 2016. Ada seorang pesakit ni, dia pakcik lah. Sebab dia hari esoknya, ini first POD. First POD tu nak juga bangun duduk kursi nak semayang, baca Quran. Dia memang muka dia pun memang lembut, bersih. Bercahaya. Cakap pun baik. Dan smooth je untuk dia. Semua benda smooth je. Baca Quran. Mengaji. Cakap bagusnya lah. Bagus. Bukan nak kata kat Malaysia tak ada. Tapi kat Malaysia jarang. Diorang rasa macam solat masa sakit tu agak susah dengan line apa semua yang ada kan. Kat sini tak ada. Bila saya sampai sini, saya macam impress jugalah sebab bila post op kan banyak line semua ada kat sini semua. Jadi walaupun dengan berselirat macam tu pun diorang solat. Tapi yelah tayamum dan ni solat macam ikut ruksah lah kan panggil kan. Kat sini pun yang saya tengok cara apa anak-anak jaga mak dengan ayah diorang tu sangat bagus lah. Bukanlah kat Malaysia tak bagus, tapi kat sini macam mak sakit, anak lelaki jaga kan. Sampai berhari-hari tak balik rumah apa semua kan. Sampai kita pula yang suruh dia pergi balik lah rumah kan. Yang kita ni serabut pula sebabnya setiap kali datang, kif mama. Kejap, anak yang nombor 2 pula, kif mama, nombor 3 pula. Sampai kan aku cakap, brother, ma fi WhatsApp group. Lazim fi WhatsApp group, kalam. Sebab doktor dah explain dah dekat abang kau ni. Boleh tak share dekat WhatsApp group? Tak ada. Dia nak juga tanya, nak juga dengar tanya daripada mulut sendiri, mulut nurse sendiri. Dia nak dengar kita cakap Alhamdulillah. Pois. Tu je. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah. Sawi doa. Yang tak bagus tu, kita taklah cakap kan. Tapi itulah. Bila dah kerja tu, kita belajar, adapt kan. Cari circle yang baik-baik. Lepas tu,
Kalau suka travel, kita pergi travel. Kalau suka shopping. Tapi berpada-pada lah kan. Lepas tu lah korang nak manage. ya. Cari benda yang korang nak buat. Pergi yang boleh Mekah, selain pergi daripada kerja Madinah. kan. Tulis buku ke kan. Kalau yang rajin menulis, membaca. Yang suka-suka sport. Boleh ada. join aktiviti. Kadang hospital pun buat kelab. Ada kelab-kelab ada dia. kelab. Tengoklah kan hospital. Kalau mana. tak join yang hospital pun ada Yang kelab luar. kat luar. Yang untuk hiking ke, larian ke, ada je. So conclusion kita, Itulah niat yang betul. Yang macam tadi kita dah cakap. Keizinan keluarga, First nak datang sini, keizinan keluarga. suami atau isteri kan. Jaga diri. Doa, banyakkan berdoa supaya Allah jaga Niat. diri kita kan. Jangan bagi pesong. Jangan kita macam mana, selamat lah. Kita kerja selamat, bersakit kita selamat, pekerjaan career kita selamat, kawan-kawan kita pun sama. So sebenarnya bukanlah dekat kerja dekat Saudi je nak kena buat macam ni. Saya rasa kerja kat mana-mana pun. So siapa-siapa yang nak datang, korang pun boleh apply bukan kat Saudi je. Kat mana lagi diorang buka? Ada, boleh pergi UK, boleh pergi USA sekarang. Baru ni kawan saya dah pergi USA. USA, Brunei, Australia. Ada kadang-kadang nampak diorang buka island. Tak banyak tapi ada lah. Korang boleh keep on searching, buat research, keep on update lah. Nak update. Diorang akan Lepas tu apa yang requirement yang diorang nak, belajar apa. bila korang dah inform dekat agensi tu apa yang korang nak, diorang akan inform if ada vacancy mana-mana negara yang korang nak pergi. Tapi make sure buat research dululah. Tempat macam mana, Tahu apa macam semua. mana tempat tu, dan macam Lagi mana tempat kerja. yang tak banyak Malaysian kan. Apa rules dia, apa macam mana undang-undang dia, sikit sebanyak tu kita kena tahu. Kalau macam dekat UK banyak you kena tahu. Kena tahu gaji ni macam mana, nak kena bayar tax ke apa ke. Semua tu kena ambil kira. Kalau kat Saudi tak ada. Macam kat USA visa macam mana semua kan. Tempat tinggal ke, sebab kadang dekat UK diorang tak sediakan tempat tinggal untuk sebulan je. Lepas tu you kena cari sendiri. Macam tu lah. So good luck untuk siapa yang bekerja di luar negara. Siapa-siapa yang nak berhijrah, berhijrah. digalakkan. Cuma korang digalakkan lah. Berhijrah kan itu satu benda yang Yalah, dituntut. Dituntut. Dan juga kita kena betul-betul kena jaga diri. Lagi-lagi macam sekarang ni memang ramai kan yang datang. Kita bukanlah nak cakap kita ni nak mandai-mandai, nak cakap apa? Nak saja-saja nak cakap bagi nasihat macam tu. Tak ada. Tapi yang ni berdasarkan kita punya pengalaman. Apa yang kita cakap ni pun daripada kita punya senior juga. So kita just nak bagi tahu je lah. So ambil yang baik. Apa yang korang nak ambil yang baik. Yang mana korang tak boleh nak terima, terpulang. Okay. Kita macam kita cakap, kita hanya share pengalaman kita kan. Setiap orang berbeza. Even kita berdua pun berbeza. Saya dengan Syaz pun berbeza pengalaman dia. Macam mana boleh grow sampai nak 8 tahun dah. Daripada awal nak 2 tahun je. Tapi itu semua rezeki lah. Rezeki. Alhamdulillah. Masa kat sini pun boleh sambung belajar kan. Betul. Ada yang dah tengah ambil master kan. Kalau korang datang dengan diploma, sambung degree. Dah datang dengan degree, ambil lah master kalau korang nak. Boleh. Dia tak ada halangan pun. Apa yang korang nak, cuma korang kena tahu je lah macam mana nak buat. Rezekinya lagi adalah itulah, kita dekat dengan Mekah kan. Dan Madinah boleh pergi. Untuk yang Muslim. Alhamdulillah. Allah masih lagi bagi rezeki
So rasa kita boleh end kita punya. Kena cekal lah kan. Untuk bertahan tu kena cekal. Sebab ada orang tanya macam mana bertahan. Macam mana bertahan